muka surat 47, 48, 49, 50. Yang tu kerja baru yang kamu kena buat. Sementara tunggu kawan lain masuk, kamu tengok-tengok dulu. Baca. Ada tak soalan yang kamu bila baca tu macam tak faham je. Nanti kita akan bincang soalan-soalan yang tak tahu. Tengok dulu soalan tu, muka surat 47 sampai 50. Baca dulu muka surat 47 sampai 50. Bila awak baca sekali imbas tu awak rasa boleh buat ke tak, itu kerja baru yang awak kena buat sepanjang cuti seminggu ni. Okey, kita mula Boleh dengar tak suara cikgu, jelas tak? Jelas. Okey, nombor 1. Jelas. Alright. Nombor 1 ada masalah tak? Nombor 1 kertas 1 ni. Tak ada. Awak dapat jawapan berapa? A, B, C, D. C. Semua orang dapat C? Dapat. Mula-mula kita buat apa ni? Tolakkan dulu. Dah dapat hasil tolak tu. Hasil tolak tu kena buat apa dengan RM360.20 ni? Kelas? Dah buat ke belum ni? Dah. Habis tak jawab pun. Cikgu tanya ni tak jawab. Mula-mula awak tolak kan? Lepas dah tolak, dah dapat hasil tolak tu. Hasil tolak ni awak buat apa pula dengan RM360.20 untuk dapatkan nilai anu? Tolak lagi. Betul, tolak lagi. Baru awak akan dapat jawapan C ni. RM78.95. Boleh? Boleh. Alright. Yang dalam chat tu angkat-angkat tangan tu kenapa? Nak tanya soalan ke apa? Boleh teruskan nombor 2. Boleh.
Berikut adalah pernyataan Encik Isyam, seorang pemborong kamera. Harga beli sebuah kamera ialah RM1,289. Saya hendak mendapat keuntungan sebanyak RM350. Berapakah harga jual kamera tu? Kalau nak untung, maknanya kita kena buat operasi tambah ke operasi tolak? Tambah. Tambah. Betul. Jadi apakah jawapannya? C. Okay, C. semua orang dapat C? Dapat. Okay, jawapan dia C. Tandakan terus dekat buku tulis awak tu. Matematik 1 kan? Awak pakai matematik 1 ke matematik 2? Matematik 1. Satu. Satu. Okey. Nombor 3 Raja di bawah menunjukkan jisim dan harga sekampit tepung gandum. Ini sekampit tepung gandum, satu kampit beratnya 10 kg dan harganya RM27. Berapakah harga bagi 6 kg tepung gandum itu? Dapat apa jawapan? A. Dapat A. Tapi dia punya jalan kerja macam mana? Kalau ni senang lah kan. Ini macam mana jalan kerjanya, kita buat operasi tambah je. Iaitu ini jalan kerjanya cikgu buat kat sini tapi awak buatlah dalam buku tulis awak Tutup dulu. Mikrofon tutup. Siapa buka mikrofon? Koid. Tutup. Pecah telinga cikgu. 350. Okey, ini jalan kerja untuk nombor 2. Okey. Jalan kerja untuk nombor 1. Dah dapat RM720, tolak dengan 438.75 sen. Cikgu tunjuk sesuatu kan nanti awak tak tahu. Tolak 43. Yang dah pandai tu sabar sekejap Ada kawan-kawan yang awak yang lemah sikit tu nak kena tunjuk. Okey, lepas dah dapat hasil tolak ni. Okay, kalau ikutkan dia punya jalan kerja yang lengkap lah. Dia punya ayat matematik yang lengkap ialah RM720 tolakkan dengan RM438.75. Sambung lagi ayat matematik, cikgu tak muat, cikgu sambung bawah. Dan tolak lagi RM360.20. Ini ayat matematik untuk nombor 1. Okey. Ayat matematik untuk nombor 2 ialah ini. Ini nombor 2. Kemudian, yang ini awak letakkan dia punya tajuk ayat matematik tu. Apa dia tajuk yang kita nak letak ni? Harga jual. Betul, harga jual. Jangan tak letak tajuk, jalan kerja je. Harga jual. Kena berlatih, letak ayat matematik. Nanti kalau awak nak masuk SBP ke, masuk MISM ke, kalau ada ujian online, macam mana jalan kerja awak nak tunjukkan tu. Yang ini jalan kerjanya, ayat matematik tu, kita nak letak apa tajuk ni? Tajuk kat depan ni. Ada gak boleh letak tajuk? Tajuknya apa? Letak je kosong, anu ya. Jadi tajuk di depan ni kotak kosong sama dengan, ini ayat matematik. Okey, betul kan jalan kerja awak kalau ada mana-mana yang tak lengkap? Nombor 1 dah? Dah. Nombor 2 dah betul kan ayat matematik? Dah ditambah, mana yang kurang, mana yang salah, dah dipadam. Okey. Yang penting awak betulkan ayat matematik ni. Kalau dia punya bentuk lazim ataupun jawapan tak dapat macam ni, awak salin je dulu ayat matematik. Habis kelas nanti bawa betulkan bentuk lazim awak untuk dapatkan jawapan akhir. Boleh kelas? Boleh. Alright. Yang nombor 3 ni. Ini macam cikgu tunggu nombor 3 ni. Apa agaknya dia punya ayat matematik? 10 kg bahagi 10 kg bagi RM27. RM27 tak dengan 6. 10 kg. Ulang balik. 10 kg 10 kg. bagi dengan RM27. RM27. Lepas tu? Dah 6.
Darab dengan 6. 6. 6 ni 6 apa? 6 kg tepung. 6 kg tepung. Betul ke kelas ayat matematik kita macam ni? Betul. Okey, 10 kg bahagi RM27 ni, kenapa kita buat ini? Kerana kita nak mencari berapa kg kat sini. 1 kg. Ya, 10 kg bahagi dengan RM27 ke terbalik RM27 bahagi 10 kg? Terbalik. Ayat matematik awak. RM27 bahagi 10 ke 10 bahagi RM27? RM27 bahagi 10. Jadi salah ayat matematik ni salah, betul kan? Mungkin pemahaman awak tu awak faham kena bahagi, betul dah. Cuma bila menyusun dalam bentuk lazim tu, dia tersilap kat situ, terbalik, kena betulkan. Biasakan buat bahagi dalam bentuk pecahan, tak per aja. Jadi RM27 kita nak bahagi sama rata kepada 10 kg supaya kita dapat tahu 1 kg bersamaan dengan berapa ringgit. 1 kg bersamaan dengan berapa ringgit? Ini bentuk lazim ni senang, bagi 10 ni gerak je ke kiri sekali jadi RM2.70 darab dengan 6 kg sebab kita nak cari 6 kg. Jadi dia punya tajuknya kita nak tak apa tajuk kat sini. Tajuk ayat matematik. Kelas. Nak letak apa? Paling ringkas. Harga tepung. Harga tepung tak tepat. Harga tepung kita boleh jadi mungkin 1000 kg. Harga tepung berapa kg yang awak masukkan? Kita letak aja 6 kg. Cukup. Ataupun kalau nak lebih spesifik, harga 6 kg. Okey, letakkan ini tajuknya. Harga 6 kg sama dengan, ini ayat matematik. Jadi jawapan dia RM16.20. Boleh? Boleh. Nombor 4 Nombor 4. Tukarkan dulu ini kepada apa? 7,100 sen ni tukar kepada RM dia jadi? RM71. Dia jadi RM71. Sebab dua nombor di belakang ini mewakili sen. Dua nombor di belakang mewakili sen. Jadi sebenarnya dia titik kumpulannya di sini. Di sini. Selepas 1, 2 titik. Ini RM71. Jadi awak selesaikan titik ni. Salin balik ayat matematik yang baru. Selepas dah dapat RM71. Salin je balik, tukarkan sen ni kepada RM. Dan tunjukkan pengiraan bentuk lazim awak. Apa jawapannya? B. B. Okey. Ada masalah ke soalan nombor 4? Tak ada. Alright. 4 dah settle. 5. Lima ni lagi senang lah kan. Raja di bawah menunjukkan wang simpanan Yati. RM50 ada 9. Maksudnya berapa dah? RM50 darab 9. 450. Ini je RM450. Okey, kemudian kita pergi pula pada wang yang seterusnya. RM5 ada 7 keping. Bersamaan dengan RM35. RM35. Yang ni tak perlulah awak nak tunjuk satu-satu. 50 darab 9 awak tunjukkan bentuk lazim. 5 darab 7 awak nak nak tunjuk bentuk lazim. Tak payah. Yang ini tak perlu tunjuk pada saya ya. Yang penting kita nak bentuk ayat matematik tu nanti. Kemudian 20 sen ada 8 keping. Bersamaan dengan RM60. RM60. Barulah kita bentuk ayat matematik dengan tajuknya jumlah. Jumlah sama dengan berapa tadi mula-mula? RM450. Tambah dengan berapa kelas laju?
RM35. Tambah dengan RM35, cikgu tak muat, cikgu tak bawah. Awak jangan buat macam ni. Kalau awak muat, awak terus sambung sebelah tepi-tepi ni Tambah lagi RM60. RM60 dan jawapan dia ialah D. D. Bola ke daun? Daun. Semua dapat? Dapat. Okey, nombor 6. Ya, kalau ada soalan yang awak tak faham, cikgu pergi laju, awak kena bercakap ataupun awak type dalam chat kalau awak punya mikrofon rosak. Enggak cikgu, kejap, berhenti nombor ni, Cikgu pergi laju je ni, selagi awak tak bercakap, cikgu terus je. Raja di bawah menunjukkan maklumat bagi dua barang. Satu ialah kasut. Harga kosnya RM240. Untungnya 15%. Kemudian t-shirt pula. Harga kos RM70. Masa dia jual, dia mengalami kerugian 10%. Antara berikut yang manakah menunjukkan harga jualan yang betul bagi setiap barang itu. Jadi kita kena kira satu persatu. Untuk harga kos kasut. Macam mana kita nak kira harga jual untuk kasut? Kelas? Harga jual kasut. Apa dia punya ayat matematik? 15/100 dak dengan RM240. Salah tu. Bila sebut 15 je, bukannya salah. Cuma step dia tu panjang. Awak guna step panjang. Kita nak harga jual. Soalan tanya harga jual. Kalau 15% awak terus masuk dalam ayat matematik, 15% ni adalah untung, kan? Maknanya awak sedang mengira, awak buat macam ni 15%. Awak sedang mengira untung. Dia bukan tanya harga untung. Dia bukan tanya nilai untung. Berapa RM dia untung. Dia tanya harga jual. Jadi patutnya kita letak berapa peratus kat sini? 85%. Ya. Asyiklah lupa pelengkap peratus. Pelengkap peratus perlu diletakkan yang bersesuaian dengan apa yang soalan tanya. Jadi soalan tanya harga jual, terus letak peratus jual. Jadi 35/100 darab berapa kelas? Harga asal. Berapa harga asal tadi? RM2. Harga asal tadi ialah RM240. Sentiasa darabkan pecahan ataupun peratus, darabkan dengan nilai asal. Jadi kita darab dengan RM240. Ini sepatutnya ayat matematik yang kamu kena tunjukkan pada buku tulis kamu bagi tajuk pengiraan harga jual kasut. Setakat ni faham? Faham. Right. So dapat berapa? Cara potong ni nak kena tunjuk ke? Tak. Nak kena tunjuk ke? Tak. 35/100 darab 240. Patutnya jalan kerja ni nak potong ni awak buat di sebelah kanan. Potong dulu. Sifar. Okey, kemudian nak potong apa ni? Nak matikan penyebut ni jadi satu. Gunakan titik perpuluhan. Awak nak pasangkan dia dengan A ke dengan C? Dia tak kisah sebenarnya. Okey, katalah dengan C. Dengan C, gerak ke kiri sekali, titik. Ini pun sama, gerak ke kiri, titik. Sini anak panah. Sini anak panah. Jadi, penyebut dah jadi satu. Sekarang, langkah terakhir 35 darab dengan 2.4. Berapa? Awak pun buatlah bentuk lazim. Seterusnya bentuk lazim di sebelah kanan tu sepatutnya awak tunjukkan 35 darab 2.4. Ada tak korang tunjukkan ke korang sedap pakai kalkulator kat rumah? Jangan. 35 darab 2.4 berapa?
Dapat? 84. Dia dapat jawapan dia 84. Sepatutnya bila awak selesaikan dalam ni, awak tambahkan, gerakkan titik, awak dapat 84. Nak kena tunjuk ke ni macam mana nak darab ni? Tak. Okay. So kita dapat 84. Dekat sini jawapan dia 84 ringgit. Okay. Fikirkan pula untuk harga jual t-shirt tadi. Macam mana nak bentuk ayat matematik? Harga jual t-shirt. Okay, harga jual t-shirt. Kita nak letak berapa ni? Pecahan ataupun peratus di awal. Kelas. RM90 darab RM70. Betul, 90%. Mana hilang 10% tu? Kita letak 90% ataupun 90%. Kita tak letak 100% sebagai harga jualan. Kerana apa? Kelas. Rugi. Rugi. Sebab ada rugi sebanyak. Rugi berapa? 10. Dekat sini dia dah letakkan rugi 10%. Mana hilang 10%. Jadi yang tinggal hanya 90%. Sebab tu yang tinggal kita letak peratus ataupun kita dah tukar siap-siap kepada pecahan, dia jadi 90%. Selesaikan. Potong ini senangnya ni, ada telur-telur je kat sini kan. Potong telur sini, telur sini, telur sini, telur sini. 9 darab 7 berapa? 63. Jadi RM63. Jadi yang mana bersesuaian dengan ABCD? Yang mana cikgu salah ni? 35 tu sepatutnya 85. Betul, 85. Sini tukarkan 85. Okey. Pengiraan tadi tu. Pengiraan tadi ni pun tukar 85. Jadi bermakna 85. 85 darab dengan 2.4 dapat berapa kelas? 200? RM4. RM204. Jadi harga jualan untuk kasut tu sebenarnya RM204. Okey? Macam salah aja. Cikgu, jawapan belakang patutnya C, bukan A. Kenapa? Jawapan belakang tu betul lah tu, C. Apa masalah kita kat sini? Harga jual t-shirt ni tinggal 90% je sebab 10% hilang. Yang kasut ni, betul ke 85%? Cuba kita fikirkan balik. Tengok. Harga kosnya RM240. Untung 15%. Kalau untung maksudnya dia Tambah. bertambah. Jadi kita tak patut kurangkan dia punya peratus. Jadi di sini masalah kita ni. Berapa jadinya? 115. Ya, sepatutnya dia bertambah. Dia akan menjadi 115%. Betul kan ayat matematik?
115% darab dengan RM240. Jadi, berapa jawapannya? Yang ni tukar balik. 115. Ni jalan kerjanya. Sama juga kat bawah ni. Tukar. 115. Darab masih samalah. 115/100 darab RM240 tadi. Ini cara awak nak potong. Nak tunjukkan jalan kerja di sebelah kanan. So, dapat jawapan ni berapa? 276. 176. 276. Okey, untuk bentuk lazim ni cikgu tak tunjuk macam mana awak nak selesaikan yang ni. Yang ni awak pandailah 5 darab 4, 1 darab 4 kan. Tak payah cikgu tunjukkan. Awak jumlahkan je. Nanti awak akan dapat 276. Okey. So, masukkan dalam ayat matematik tadi. 276. Okey, jadi pilihan jawapan mana yang bersesuaian, yang sama? C. C. Jawapan belakang dapat apa? C. C. Okey, boleh? Boleh. Boleh pergi soalan nombor 7? Boleh. Okey, tutup mikrofon dulu. Okey, sedia dah soalan nombor 7? Sedia. Okey, seorang peniaga menjual 50 buah buku dengan harga RM390 dan mendapat keuntungan sebanyak RM145. Antara berikut yang manakah betul bagi pengiraan harga kos sebuah buku? Harga kos sebuah buku. Kita nak kira harga kos, maksudnya harga modal sebuah buku. A, B, C atau D? Nak kira harga kos. Kamu dapat berapa? Yang mana? A, B, C, D? A. Okey, betul jawapannya A. Kita perhatikan ayat matematik pada A ni RM390 tolak dengan RM145. Bermakna harga jual, dia menjual dengan harga RM390. Maknanya harga jual RM390, untung RM145. Sebab tu ditolakkan. Ini harga jual ni termasuk modal, dalamnya lah modal. Dalam RM390 ni jugalah untung. Modal campur untung. Jadi kita nak tahu harga modal, kita tolakkan untung tu. Jadi yang tinggal, bila 390 tolak RM145, baki yang tinggal adalah harga kos ataupun modal. Modal ni pula kita bagi 50 sebab kita nak harga kos ataupun harga modal untuk sebuah buku. Sebab tu jawapannya A. Faham tak kelas? Faham. Okey, 8. Bundarkan 1000. Ni tukarkan kepada angka lah. Bundarkan RM1,478.60. Macam ni nak tukarkan perkataan ini kepada nilai wang dalam bentuk angka. RM? Kelas? Ya. Nak isi apa? Cikgu nak isi apa? Korang kata dah buat 1000
Sebut. Jangan sebut dalam perkataan. Sebutkan digitnya satu-satu. RM 14. Lepas tu? 7. 8. 8. Titik. Okey, Enam titik. puluh. 6 sifar. Sifar. Alright. Betul. Lepas tu kita nak bundarkan kepada ringgit yang terdekat. Siapa cikgu nak gariskan ni di tempat ringgit? Betul, 8. Siapa yang kita kena bulatkan? 6. 6. Jadi kita boleh bundar tak? Kita boleh tambah 1 tak pada 8 ni? Boleh. Boleh. Apa boleh tambah 1 sebab dia 6 ni dah melebihi 5 ke atas jiran yang mempunyai nilai 5 ke atas saja yang membolehkan nombor itu dibundarkan atau ditambah 1. Tambah 1. Patut jalan kerja awak kena tunjukkan macam ni lah. Siapa awak garis, siapa awak bulat. Jadi jawapan dia RM 147.9. Dekat titik perpuluhan ni tempat sen dah jadi sifar. Jadi dia punya ringkasan dia tak payah letakkan sifar ni. Tak perlu letak ini, jadi tinggallah RM1,479. Jawapannya D. Boleh? Boleh. Nombor 9. Raja di bawah menunjukkan sekeping risit bagi barangan yang dibeli oleh Ramesh. Ini risitnya. Faham tak jadual ni? Faham. Semuanya lengkap kan? Harga ni bermaksud untuk 2 barang ke untuk 1 barang? Yang kolom. Betul. Ini adalah harga untuk 1 barang. Yang sebelahnya ni telah dijumlahkan iaitu RM91.80 sini untuk 2 barang. 2 kalkulator. Begitulah juga dengan yang ini dengan ini. Siapa dia nak ni? Ramesh mempunyai 6 keping RM50. Dia membeli lagi 2 biji bateri yang sama. Hitung baki wang Ramesh. Jadi ayat matematik baki tajuknya. Baki sama dengan apa ayat matematik yang korang dah bentukkan? Kelas, kita mulakan dengan apa nak letak ni? Mestilah mulakan dengan jumlah wang dia sebab kita nak kira baki. Jumlah wang dia sebelum dia bayar. Berapa? RM 300. Tolakkan dengan berapa barang semua yang dia beli. Barang yang dia ni. 269. Kemudian kita tahu kita tolakkan lagi 2 biji. Amir Hafiz tentu. Tolakkan lagi dengan bateri. Bateri harga RM12.50. Jadi kalau ada 2 biji, berapa? 25. Jadi sambung ayat matematik awak tu dengan menolak lagi 2 biji bateri iaitu RM25. Jadi semuanya ni bila ditolakkan dapat berapa? Tapi ada juga antara kamu saya percaya dia buat bentuk lazim RM300, tolakkan dulu dengan dua-dua ni awak jumlahkan. Ada tak yang buat macam tu? Ada.
Ada. Salah. Ada dua cara diterima. Yang penting awak dapat dia punya jawapan apa? RM5. RM5. RM20. RM20. Jawapan dia RM5.20. Okey? Boleh soalan 10? Ya, boleh. Boleh. Antara berikut, yang manakah betul? 25% darat 18, 45 sen. Kena kira satu ini. Kira pada A. Okey. Kira daripada A 25. Cikgu tunjuk satu-satu. Ni untuk jalan kerja A 25% tukarkan siap-siap kepada pecahan, darabkan dengan RM18. Masalah nak memotong kamu ni. Cepat. Mau kita potong. RM25. Ya, 25. Sefer 25 kita potong pasangan A dan B. Potong ini tinggal 1. potong 100 tinggal 4. 4. Penyebut masih lagi belum 1. 4 kita akan potong dengan 18. Tak kira lah. Dia walaupun 18 ni tak ada dalam sefer 4, kita potong je sebab nanti dia akan dapat nilai sen. Jadi potong 4 tinggal 1. 18 cari dalam sefer 4. 4, 8, 12, 12, 16. Pilih apa? Pilih? 16. So atas kita letak apa? 4. Ya, atas kita letak 4. Atas hubung 4. Ada baki tak? Ada. Baki tak bawah. Baki berapa? 2. Yang kita pilih atas. So baki 2. Okey, baki 2 letak bawah. Okey. Dah letak baki, tak ada nombor lagi dah. Lepas 8 dia tak ada nombor. Bermakna kita kena buat apa? Letak titik perpilihan. Ya, betul. Jangan lupa letak titik dulu. Dah letak titik, barulah besar titik tu, jelas. Dah letak titik, yang atas tu pun kena ikut juga sama letak titik. Ramai murid yang lupa ni. Bila tak ada lagi nombor yang boleh diturunkan, letak titik pada nombor soalan dan titik pada jawapan di atas. Baru kita layak ataupun dibolehkan meletak sifar di sini. Barulah kita akan cantumkan 2 dengan sifar. So cantumlah 2 dengan sifar tu menjadi 20. Carilah 20 dalam sefer, ada di tempat ke 5. 5. Letakkan di atas. Dia akan jadi jawapan dia 4.5 ni maksudnya berapa ni nilai wang ni? RM4.50. RM4.50. Betul tak soalan untuk jawapan untuk A tu 10A? Salah. Salah. 10A salah. Gitu awak kena tunjukkan sesatu. Jadi pada jalan kerja awak mesti ada awak tunjukkan dah untuk jalan kerja A ni. A tak dapat. Lepas tu jangan lupa letak jawapan akhir, letakkan jawapan akhir di bawahnya. Kita dapat berapa? RM4. Jangan RM4.50. Sebab ini kita dah kira. Jadi ini kan unit RM. Jadi hasil jawapan pun kena RM. Walaupun sini 4.5, kita kena tukarkan dia. Jangan letak RM 4.5 je. Kena letak sifar. Jadi barulah nilai wang kita tu kita nampak jelas RM4.50. Faham tak? Faham. Okey. Buat satu-satu, tak apa. Selagi tak jumpa, buat je lagi. Sekarang B. Okey, B. Untuk B, buat B sama dengan 15/100. Darab apa? RM6 kan?
Okay, macam nak potong? Kita nak potong mana ni? Dia tak payah susah-susah. Kita punya apa ke nama, target kita nak penyebutnya jadi satu. Kalau nak penyebut jadi satu, kita gerak je 2 kali. 1, 2. Letak anak panah. Kan? Jadi kita titik. Jadi yang lain ni pun awak boleh pilih. Kita nak pasangkan dengan mana yang nak gerak 2 kali ke kiri ni. Kita nak gerakkan 15 ni pun boleh. Nak gerakkan 6 pun boleh. Kita pulang kepada kita. Nak gerak mana? 6. Nak gerak 15. 6. 6. Nak gerak 6, sini 6 kan? Jadi 1. Ini titik perpuluhan kan? Sebelum dia gerak. Sebelum dia mula bergerak, titik perpuluhan kat sini. Kita nak bergerak sebanyak 2 kali. 1, 2 ke kiri. Sebab sebelum kita gerak kat sini, 100 ni titik perpuluhannya di sini. Jadi kita gerak ke kiri. Ini pun gerak ke kiri. Dengar penjelasan cikgu ni betul-betul. Nanti awak nak buat tak faham. Okey, dah gerak 2 kali, letak anak panah. Bermakna jawapan di atas kita dapat sifar perpuluhan. Berapa kelas? Sifar 6. Ya, sifar perpuluhan sifar 6. Nak selesaikan soalan B ni, awak kena buat bentuk lazim, iaitu bentuk lazimnya ialah apa kelas? Penyebut dah tinggal 1, jadi 15 akan darab dengan sifar perpuluhan sifar 6. Okay, 15 darab sifar perpuluhan sifar 6. Ataupun kalau nak lagi cantik, sepatutnya nombor yang ada banyak angka di atas. Nombor yang sikit angka, ada 2 digit je. 15 ni ada 2 digit, letak di bawah. Sifar perpuluhan sifar 6 darab dengan 15. Pandai tak nak selesaikan ni? Pandai. Dapat apa jawapannya? Sifar perpuluhan 9. Awak akan dapat sifar perpuluhan 9. Nak kena tunjuk ke? Tak. Okey, awak akan dapat sifar perpuluhan 9 di sini. Faham tak ni cikgu ajar ni? Faham. Bila dah dapat ni, dah ada kan dia punya baris pertama, baris kedua, awak jumlahkan nanti. Awak akan dapat hasil dekat sini ialah sifar perpuluhan 9. Okey. Dapatkan sifar perpuluhan 9. Macam ni jalan kerja untuk B. Untuk B ni, gerakkan ni, siapa tak faham nanti boleh tengok rakaman balik. Jadi jawapan dia letakkan di bawah ayat matematik tu, sifar perpuluhan 9. Jadi betul tak ni jawapan B ni? Betul. Jawapan B betul, sifar perpuluhan 9. So bulatkan jawapan B. Dah? Dah. Okey, kita ada 2 soalan lagi. Boleh cikgu teruskan soalan 11? Boleh. Okey, Raja di bawah menunjukkan harga bagi 2 jenis barang yang dibeli oleh Tina. Tina beli roti RM2.50, 1 tin sardin RM4. Jadi dia beli berapa banyak? Tina membeli 9 buku roti yang sama dan beberapa tin sardin yang sama. Bermakna di sini adalah kita panggil apa kelas? Beberapa tin sardin. Kita panggil apa? Anu. Sebab dia kata beberapa. Dia tak nyatakan, dia hanya sebut beberapa. Jadi nilai itu tidak jelas. Bermakna itu adalah anu.
Okey, beberapa tin sardin yang sama. Dia membayar dengan menggunakan sekeping wang kertas RM50 dan menerima wang baki sebanyak RM3.50. Berapa tin sardinkah yang dibeli oleh Tina? Macam mana nak buat langkah kerja ni? Kita mula kena cari apa? Kena buat operasi apa? Darab. Apa darab apa? RM2.50 darab 9. Okey, itu di sebelah kanan. Jalan kerjanya di sebelah kanan sebelah kanan macam ni. So awak buat RM2 untuk roti Roti. Terus buat bentuk lazim pun tak apa. RM2.50 darab dengan 9. Dapat berapa? RM22.50. Okey, dapat RM22.50. Tu untuk roti. Okey, kita dah buat. Kemudian lepas buat roti, kita dah cari jumlah harga roti ke semuanya. RM22.50. Lepas tu kelas. Lepas tu kita buat operasi apa? Tolak kan? Ya. Kita akan buat tolak. RM50 tolak berapa? RM3.50. RM3.50. Jadi awak boleh terus buat bentuk lazim pun tak apa. Sebab ini bukan ayat matematik. RM50 tolak RM3.50. RM3 kat sini, RM50 kat sini. Letak titiknya lurus sama. Okey. Sini RM. Tolak kan. Dapat berapa kelas? RM46.50. RM46.50. Semua dapat tak? Kelas? Dapat. Okey, dapat. Dah dapat. Masalah kita nak letak apa tajuk kat sini? Ini pengiraan apa? RM46.50 ni jumlah apa? Itulah tajuknya. Fikir. RM46.50 ni. Jumlah? Tak cantik. Jumlah? Kos. Jumlah kos. Kos tu kalau melibatkan jualan. Siapa yang beli ni tadi? Tina. Tina nak jual balik ke? Tak. Belah beli. Nak beli. Jumlah? Bayar. Jumlah yang dia bayar. Cikgu letak sini. Faham tak? Nampak tak ni? Kecil ni. Tajuk. Nampak. Besarkanlah. Jumlah bayar. Dah besar sikit. Itu tajuknya jumlah yang dia bayar. Jumlah yang dia bayar sebenarnya RM46.50. RM3.50 ni dia dapat baki balik. Faham tak setakat ni? Faham. Barulah kita cari berapa tin sardinkah yang dibeli oleh Tina. Macam mana kita nak cari berapa tin sardin yang dibeli oleh Tina? Kita kena buat operasi apa lagi? Tolak. Kita kena buat lagi jalan kerja di sini sambung kita kena buat tolak. Jadi apa dia operasi tolak tu melibatkan nilai apa? RM40. Bayar kan? Nak tolak apa? Tolak RM22.50. Kita tolak kan. Ini semua adalah jumlah keseluruhan yang dibayar, iaitu untuk roti dan sardin. Sekarang soalan tanya berapa tin sardin yang dibeli.
Jadi kita kena lestirkan dulu. Kita kena buang dulu harga roti. Baru kita tahu berapa harga sardin yang dibeli. Lepas dah tahu harga sardin yang dibeli, barulah kita boleh buat kesimpulan. Harga sardin tu maknanya mengandungi berapa tin sardin. Kan? Jadi RM46.50 awak buat bentuk lazim. Tolak dengan RM22. RM22 berapa? Ni, yang kita dah kira roti tadi tu. RM22.50. Jadi, dapat berapa ni? RM24. Ya, betul. Dapat RM24. Okay. So, jalan kerja awak sepatutnya di sebelah kiri ialah ada ini. Ada roti, ada jumlah bayar. Dan ni apa tajuk yang kita nak letak? Harga sardin. Harga sardin. Betul. Letakkan harga sardin. Ini harga sardin. Barulah kita boleh membentuk ayat matematik untuk menjawab soalan. Okey, apakah ayat matematik kita kat sini? Ayat matematik kita tajuknya apa? Letak tajuk dulu. Berapa tin sardinkah yang dibeli oleh Tina? Jadi bilangan apa Mas? Bilangan tin sardin. Bilangan tin sardin. Ini tajuk ayat matematik kita, bilangan tin sardin. Okey, sama dengan cepat. Mira tutup mikrofon kejap. RM24 bagi 4. RM24 bagi 4. Kenapa RM24 bagi 4? Sebab dalam soalan dah disebut ataupun dah dinyatakan pada gambar tu, satu tin sardin gambarnya harganya RM4. Jadi harga semua sardin yang dibeli ialah RM24. Jadi dalam RM24 ni ada berapa tin sardin? Kalau nak tahu RM24, kita kenalah bahagikan dengan 4. Bahagikan dengan RM4. Jadi dapat berapa? 6. Jadi bilangan tin sardin kita ialah 6. Jangan pula awak letakkan RM6 sebab kita sedang mengira bilangan tin sardin. Faham tak kelas? Faham. Jadi untuk dalam buku matematik awak tu, jalan kerja awak untuk soalan 11 ni patutnya beginilah. Sebelah kanannya ada ini, sebelah kirinya ada ini. Okey. RM24 bahagi dengan RM4. RM24 bahagi RM4. So jawapan dia 6. 6 tin. Jawapan dia B Okey. Soalan terakhir nombor 12. Boleh kelas saya teruskan? Boleh. Sekolah Kemasaan Sri Intan mempunyai 1,000 orang murid. Jumlah murid kesemuanya 1,000. Setiap murid berbelanja antara. Ni perkataan yang power kat sini ialah antara. Antara. Bila letak je antara, korang kena berhati-hati. Antara RM1.50, RM1.50 hingga RM2 sehari. Anggarkan wang yang dibelanjakan sehari oleh 1/10 daripada bilangan murid di sekolah itu. Pertama kita kena cari dulu bilangan 1/10 tu berapa. Okey.
Sebelum tu awak dapat ke jawapan dia? Jawapan dia berapa? Sepatutnya C. jawapan dia, ya, sepatutnya jawapan dia C. So, kita tahu jawapan dia C, sekarang kita tengok pengiraan awak pula. Macam mana rupa pengiraan awak? Pertama kita kena cari jumlah, kita kena cari jumlah keseluruhan, bukan keseluruhan, 1/10 dulu. Sebab dia nak 1/10 kan. Dia tak nak keseluruhan, dia tak nak 1000 orang murid. Dia tak suruh kita anggarkan wang untuk 1000 orang murid. Dia hanya nak 1/10. Jadi 1/10 tu mewakili berapa orang murid? 1/10 darab 100. 100 ke? 1000. 1000. Sebab 1000 ini adalah 1000 murid. Soalan suruh kira belanja, anggarkan belanja untuk 1/10 murid saja. Jadi 1/10 darab 1000, jawapan dia berapa? 100. Jadi jawapannya ni kan potong-potong aja kan. Potong, ini potong. Jadi tinggal 1 ni 100. 100. Bermakna SRM pula. 100 orang. Bermakna 1/10 itu mewakili nilai 100 orang. Jadi awak kena anggarkan wang perbelanjaan untuk 100 orang. So kita nak anggarkan wang perbelanjaan untuk 100 orang. Macam mana? Kelas? Macam mana nak buat anggaran ni? Kalau anggaran kita kena kira nilai apa kelas? Ingat tak? Kalau ada soalan anggaran dan dia beri dua nilai. Dia beri dua nilai. RM1.50, RM2. Kita tak boleh ambil tengah-tengah. Kata kita nak ambil RM1.80. Tak boleh. Kita tak boleh ambil RM1.50. Kita tak boleh buat RM1.50 darab 100 orang. Sebab kita tak tahu dalam 100 orang tu siapa bawa RM1.50, siapa bawa RM2. Jadi kita kena kira macam mana. Nilai apa yang kita panggil ni? Kita kena cari nilai. Dah lupa lah tu. Nilai mi apa? Mi kari. Ya ke? Nilai mi apa? Tak ada orang jawab. Korang dah hilang Hello, Nam Nilam. Tolong jawab cikgu tanya ni. Kita nak cari anggaran. Anggaran kepada dua nilai. Kalau nak cari anggaran, kita kena kira dua nilai dulu. Iaitu nilai yang kita panggil nilai mi apa? Minimum. Minimum. Dan satu lagi Maksimum. Nilai maksimum. Kita kena cari nilai maksimum dengan nilai minimum. Dah lupa lah tu kan. Nilai maksimum. So dua ni awak kena cari. Nilai minimum dan nilai maksimum. Okey, macam nak cari nilai maksimum? Minimum dulu, kita bagi minimum. RM1.50 darab 100. Betul. Sebab minimum dia adalah RM1.50. Minimum ni maksudnya nilai yang rendah tu. Okey, nilai maksimum berapa? RM2 darab 100. RM2 darab 100. Ataupun kalau ikut susunan cikgu tadi, cikgu mulakan dengan 100. Jadi 100 darab RM2. Jumlahnya berapa kat sini? 150. Dan di sini 200. 100. Jadi anggaran adalah RM180. Anggaran adalah nilai yang kita letakkan dalam, kalau kita nak fahamkan, kita letak dalam bentuk garis nombor. Awak buat sekali dia punya garis nombor ni supaya bila nak ulang kaji nanti faham.
Okey, 150 yang ini 200. Jadi jawapan kita ialah berapa kelas? Adakah jawapan kita 150? Kita nak pilih. Kita dah kira nilai minimum dengan nilai maksimum. Jadi pilihan jawapan kita mestilah berada di dalam apa? Di antara. Di antara ataupun di antara RM150 hingga RM200 ataupun dalam bahasa mudahnya pilihan jawapan kita mestilah yang berada di dalam garis nombor. Apa saja nilai yang berada dalam lingkungan 150 ke atas hinggalah maksimum 200 je. Kalau RM200 10 sen dah tak boleh dah. Dia hujungnya mesti 200 dimulai dengan 150. Jadi antara pilihan A, B, C dan D, kalau A RM15. RM15 termasuk tak dalam garis nombor ni? Tak. Tak. Okey, RM20. Pilihan B pula RM20 termasuk tak dalam garis nombor ni? Tak. Tak juga. Okey, kalau C RM180 termasuk tak? Ada tak RM180 di antara atau di dalam? Ada. Jadi 180 ini terletak ataupun di antara nilai minimum dan juga nilai maksimum. Jadi pilihan jawapan kita mestilah mana-mana nilai yang berada di antara nilai minimum dan juga nilai maksimum. Boleh tak saya nak pilih kalau pilihan D, RM250? Tak. Tak. Dah Lebih daripada 200. Dah lebih daripada nilai maksimum. Sebab itu jawapan dia ialah RM180 iaitu pilihan C. Okey, pilihan C. Okey kelas? Ada apa-apa nak tanya untuk lagi untuk soalan kertas 1 ni? Tak ada. Kita pergi muka surat 47. Boleh buat tak rasanya ni? Boleh. Boleh. Ini saya bukan nak bincang, yang ini kerja awak. Kerja awak masa seminggu cuti ni, siapkan sampai muka surat 50. Kita nak jimatkan masa. Awak cuba baca, kalau tak faham, selak balik jalan-jalan kerja yang kita dah buat sepanjang kita buat tajuk unit wang ni. Okey? Ataupun kalau awak dah cuba tak dapat juga seperti jawapan belakang, awak WhatsApp cikgu. Boleh kelas? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Itu saja buat hari ni. Cikgu, jap. Iza Badrina ada dalam ni? Okey, tak apa. Iza Badrina tak ada. Kejap Jangan keluar lagi. Cikgu nak tanya siapa? Zafran Amna. Ada tak? Zafran Amna. Saya Furqana. Ya, Cikgu. Furqan. Buka muka video. Mana Zafran ni? Saya cikgu. Okey, Zafran pun tunggu sekejap Jangan keluar lagi. Firas, Adriana, Ashraf, Shakira dengan Zafran. Okey, bagi yang lain itu saja kerja yang cikgu suruh buat. Okey, nanti tengok WhatsApp kalau nak tengok record balik. Okey, itu saja kelas. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Bye cikgu. Ya, sama-sama. Okey. Kejap Yang 5 orang tu cikgu nak bincang pasal kuis matematik. Kita ada kuis matematik peringkat negeri. Kalau berjaya awak boleh masuk peringkat kebangsaan.